Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semua sudah bersedia. Satu lagi topik yang menarik yang ramai orang sebenarnya antara 50% hingga 80% lelaki dalam hidup mereka akan menghadapi ataupun telah menghadapi, mungkin kadang-kadang dia lebih teruk, kadang-kadang dia lebih ringan. Wanita antara 20 hingga 25 sampai 50% pun, bergantung kepada musim mana pregnancy ataupun menopausal. Nanti saya cerita, boleh? Kenapa masih lagi, walaupun saya dah buat cerita ni hampir, kalau tak salah, kalau you tengok balik 2-3 kali saya cerita tentang masalah rambut gugur ataupun masalah kebotakan ni, memang menjadi masalah besar, sebagian besar daripada kita. Kalau kita tolak ke tepi yang masalah genetik atau masalah-masalah yang idiopatik, maksudnya doktor pun tak tahu, you pun tak tahu, siapa pun tak tahu, cuma luruh je rambut yang memang Tuhan nak duga, yang tu mungkin tak sampai 5% je. Tapi 95% daripada kita ada isu yang malam ni boleh saya cuba discuss dengan anda, dan saya akan bagi 10 cara. Kalau 10-10 ni pun tak boleh juga saya rasa, maaf, bukan saya ketawa tu untuk fairly you all, tetapi kita kena terima hakikat lah. Kalau lelaki tu kita jadi kojek terus, jadi you brainer ke, jadi orang-orang yang terus boleh potong crew cut ataupun pendekkan rambut atau botakkan terus. Tapi wanita, mau tak mau kita terpaksa menjaga crown kita, sebab itu antara yang terbaik untuk wanita, rambut. Betul? Baik. Yang paling ramai orang kena ataupun yang ramai bermasalah, ada satu condition ataupun satu situasi yang dinamakan androgenic alopecia. Okey, secara orang kampung maksudnya begini. Kalau orang lelaki tu botaknya dia daripada depan ke belakang, dia panggil receding hairline. Dia pelan-pelan pergi ke belakang, dia lepas tu jadi M shape, lepas M shape dia jadi W ke apa ke, tetapi apapun dia pergi ke belakang. Betul? Ramai orang kalau dah pension, kalau rambut dia cuma tinggal 1/4 je lagi, tu masih normal. Tapi kalau wanita, selalunya nasib baik Tuhan jadikan gugur rambut tu dia lebih kepada diffuse. Diffuse maksudnya bukan depan saja atau belakang saja, tapi dia semua-semuanya. Sikit demi sikit, namun lama-kelamaan bila kita dah menopausal, besok kita nampak rambut kita jarang sangat. Betul tak? Nasib baik banyak, sebagian besar daripada kita, hampir semuanya dah pakai tudung, kan, pakai hijab. So sekurang-kurangnya kalau keluar rumah tu tak adalah segan sangat. Betul? Baik, yang penting ialah kita ada 3 fasa yang utama bila rambut tu naik. Satu, waktu dia tumbuh. Lepas tu waktu dia mempertahankan dirinya sampai lebih kurang 2 hingga setengah tu sampai 7 tahun pun ada. Cycle rambut kita untuk daripada mula dia tumbuh, lepas tu dia berganti tu boleh setiap katakan tak sampai beberapa tahun, tak payah sampai 5-7 tahun, tapi kalau dia naik balik tu, dia naik balik 7 tahun habis rambut tu, barulah naik yang lain pula. Yang duk naik baru-baru tu masih lagi benih yang sama, macam pokok juga, faham? Okey, baik. Sebab itulah kita perlukan replacement, maksudnya gantian rambut. Kalau tidak ada gantian, bila dia luruh ataupun dia gugur, itu lama-kelamaan, kalau satu hari antara 50 hingga berapa you punya gugur rambut, cuba tulis kat situ. Ada orang hitung tak? Kita tak pernah hitung, betul tak? Kita selalunya kita kita cuma, orang panggil bukan hitung, kita kita tengok aja. Kalau rambut tu lekat banyak kat rambut ataupun banyak kat lubang keluar air di tempat mandi tu, berarti kita banyak yang luruh, betul tak? Anda pun tahu, saya pernah kena kemo dulu. Orang yang kemo tu tak sampai 2 bulan habis rambut dia, betul tak? Masuk 3 bulan jadi botak terus lah. Okey. Namun kalau lebih pada 100 helai sehari, berarti kita dah terlalu banyak, dan kita tunggu masa je nak jadi apa orang panggil, nampak nipis rambut. Ataupun lama-kelamaan lelaki ada yang jenis, kalau salah bulan, yang jenis bertumpuk-tumpuk pula tu. Yang tu yang tak sama rata, yang tak berapa cantik lah, orang tak suka tu. Baik, ada lagi sebab-sebab kenapa kita
Nombor satu, you kena tahu juga kalau nanti you dah buat apa pun, dah jumpa macam-macam jenis farmasi ataupun doktor-doktor, you pergi buat consultation pun tak baik juga. Sampai setengah tu kena makan ubat pun. Dia ada bagikan minoxidil dan kadang-kadang dia buat laser lah, buat transplant lah, semua tu tak aci. Kita nak yang secara alami. Sebelum tu check dulu sama ada you tengah ambil hormon tak, orang perempuan tengah ambil hormon replacement therapy atau ambil birth control. Tahu perancang keluarga punya pil-pil tu, ni antara yang famous kenapa rambut boleh gugur. Ataupun masalah thyroid, ada check tak thyroid dulu. Ni kena betulkan ni dulu. Lepas tu you ada masalah senang sakit tak, orang yang selalu sakit pun senang gugur rambut. Asyik sakit je kerja, demam, all the time ambil MC sampai 5 kali 6 kali setahun tu, serius-serius penyakit you, senang rambut gugur. Ada masalah skin, kulit alergi ke, ada masalah autoimmune. Orang yang of course ambil ubat-ubat seperti ubat Accutane tu tak, untuk jerawat. Siapa yang banyak dandruff, banyak kelimumur, of course kalau you selalu sangat makan antibiotik pun boleh menyebabkan rambut luruh. Macam mana pula antibiotik ni? Nanti bila saya cerita tentang gut, tentang stomach, tentang bakteria you, ada kaitan dengan luruhnya rambut kita kalau bakteria kita tak happy. Baik, sekarang antara penyebab utama yang lain ialah kalau saya terlupa, you tolong cek balik sama ada stres dah selesai belum. Tak guna saya cerita berpuluh kali, berapa puluh tahun pun, kalau masih lagi stres tak boleh diselesaikan, itu antara punca yang selalu orang nak cari ubat tapi sebenarnya ubatnya tak ada. You kena betulkan stres you dulu, kenapa. Okey, ada tak hidup you tak sempurna, selalu sangat tak tenteram, ada tak you stres, tekanan jiwa you. Sebab bila naiknya kortisol tu lah menyebabkan rambut tu boleh rontok ataupun boleh jadi luruh lah, maksudnya gugur. Okey, satu lagi, siapa yang banyak sangat ambil bahan-bahan makanan yang injection. Sebab tu selalu saya kata jangan makan daging-daging yang terlalu banyak injection. Saya tak payah sebut, nanti orang marah pula, takut nanti penjual sekian daging tak boleh cari makan pula. Tetapi sebenarnya kalau orang yang dah ada masalah rambut atau masalah hormon, jaga baik-baik. Dalam makanan kita pun ada macam-macam. Ya, faham Alright, kalau diet dengan protein tak cukup pun boleh juga menyebabkan rambut ni jadi gugur. Siapa yang buat kemoterapi, banyak makan ubat-ubatan lain daripada antibiotik pun, asalkan makan ubat je, kena berhati-hati. Salah satu penyebab utama ialah lain pada ubat-ubatan yang makan, yang kita pakai daripada rambut, termasuk shampoo yang ada paraben, ada laureth sulfate. Pernah dengar kan? Kalau tengok kat belakang botol tu ada tulis SLS. Ada banyak ni lah bahan-bahan petroleum, ada pewarna kan, kita pakai dye rambut, conditioner yang bau, satu rumah boleh bau tu. Okey, ada formaldehyde. Jadi rambut diikat terlalu rapat sangat, orang perempuan diikat sampai orang kata apa, cekang sangat tu, bahaya kan. Dia pakai hair dryer, tidur tak cukup, confirm. Jadi kalau you dah tahu semua tu, saya nak you betulkan 10 perkara dulu. Lepas tu saya akan bagi petua-petua yang orang pakai daun pandan. Tadi ada orang kata pakai aloe vera lah. Boleh, tetapi sebelum you bagi daun pandan ke, daun serai ke, aloe vera ke, pakai telur ke, kan ada orang kata pakai daun jambu semua, boleh. Yang tu. Tetapi kalau asal usulnya tak betul, contoh nombor satu, tadi saya kata apa? Hormon tu terlalu tinggi, hormon yang menyebabkan rambut tu gugur. Nama hormon tu ialah testosteron. Tak kira perempuan, lelaki, ada testosteron. Kalau tertinggi sangat dan ada enzim-enzim yang tak boleh kontrol, dia mencacak naik dia punya testosteron tu, maka rambut kita akan gugur. Sebab tu saya kata selalu, kalau men tu pergi banyak sangat buat gym, dah makan protein-protein yang terlalu tinggi pula, nak bagi jadi terlalu nampak macho sangat tu, bila dah terlalu macho sangat, rambut pun dah hilang. Pasal apa? Testosteron tu terlalu tinggi dalam badan you, jatuh rambut, luruh rambut. Orang perempuan pun ada juga testosteron, masa dia pregnant, masa dia menopausal, estrogennya jatuh, hilang.
bukan hilang lah, rendah sangat estrogen, naik testosteron, rambut pun jatuh. Tinggi sangat estrogen pun rambut jatuh. Kalau ada masalah PCOS, pernah dengar polycystic ovarian syndrome, yang masalah ovary itu kan, sehingga kan naik bulu roma ke bahagian muka, suara dah bertukar, jadi macam lelaki semua tu. Itu PCOS pun boleh rambut jadi rontok, jadi nipis. Masalah terlalu banyak makan gula pun, insulin tinggi dalam badan. Ini ramai orang tak tahu. So ada kaitan tak dengan diet kita? Yes. Kalau you tak jaga, insulin tinggi berarti gula terlalu tinggi dalam badan, blood glucose pun boleh menyebabkan rambut kita jadi gugur. Obesity, kegemukan, dan satu lagi, siapa yang ada diabetes, jaga baik-baik. Kalau terlalu tak kontrol, ubat sampai bertahun-tahun, rambut pun boleh hilang. Okey, baik. Seterusnya, boleh tak you mulakan dengan ambil onion juice dahulu? Ambil onion, bawang besar ke bawang merah ke, terutama sekali bawang merah. Dia ambil juice-nya tu, lepas tu dicampur dengan minyak kelapa ataupun minyak olive oil ataupun minyak sachainchi oil. Ambil minyak kelapa sawit pun tak apa, asalkan ada carrier dia, ataupun nak campur dengan aloe vera. Saya ulang, onion juice, bawang punya juice, dipegang, ditapis elok, juice tu biar tebal sikit, buat macam orang panggil apa, macam paste lah kan. Untuk apa? Untuk you gosok di scalp, di follicle you, di base rambut kita tu. Faham? Okey. Satu. Nombor dua, boleh tak you ambil caffeine ataupun ambil kopi? Saya ulang lagi sekali. Kopi untuk you buat juga. Kopi pun ditumbuk halus. Yang hitam tu yang kopi macam saya punya gaya kopi tu yang original lah. Tak mau kopi yang ada campur dengan butter lah, ada garam lah, apa semua tu. Kopi betul-betul tumbuk halus, ataupun yang telah ditumbuk buat paste juga. Campur juga sikit dengan saya kata tadi minyak ke, kalau nak campur dengan sedikit orang panggil santan pun no problem. Untuk you urut kat kepala, biarkan, kalau dapat biarkan semalaman lah, bagus. Ada orang kata dua-dua ni boleh mengurangkan masalah gugur rambut. Minum teh boleh, buat green tea, okey, bagus. Satu lagi boleh pakai, tulis ni, kalau tak boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3, rosemary oil pun boleh. You pergi kat kedai essential oil, kata nak rosemary oil yang organic, dia lebih bagus daripada ubat nama Rogaine tu. Rogaine tu selalu orang nak bagi rambut tebal semua tu kan, tak payah Rogaine. You ambil rosemary oil ni original. Seterusnya, ni siapa yang makan makanan, kalau you dah ikut D&D diet tu betul, tak ada gula, tak ada susu, dan kurangkan daging-daging berat tu, terutama sekali daging yang inject tu, jaga baik. Supaya makanan you lebihkan ada zinc. Dengar, saya tulis ni, ada zinc, ada iron, ada silikon. Ni ada 5 bahan yang kenapa rambut kita tak naik-naik balik. Sebab kita mungkin ada kekurangan, deficiency of zinc, iron, zat besi, silikon, copper dan selenium. Okey, kalau you ambil balance diet, ambil ikut D&D diet, selalunya semua beres, kecuali B12 sahaja. Maksudnya dah ada semua-semua ni, zinc, iron, silikon, copper, selenium. Sebab apa? Kita banyak salad, betul tak? Kita banyak ulam, kita banyak hijau-hijau, kita banyak bawang, kita banyak kacang kan, kita boleh makan semua tu. Kita banyak buah-buahan belah pagi, air, celery. Ingat tak saya ajar you all semua? Ambil all the moringa, benda-benda yang cukup banyak dengan vitamin, minerals dan makro dan trace mineral. Sebab apa? Kalau tak cukup zinc, memang akan dapat kebotakan. Okey. Kalau tak cukup iron pun sama, silikon, copper. Kalau tak cukup copper, rambut kita akan tukar warna, muda-muda dah jadi kuning dah. You pernah tengok tak budak-budak di negara Afrika ataupun di Syria, tempat-tempat pelarian, mereka disebabkan makanan tak cukup. Bukan kadang-kadang tak makan pun, tapi makan benda yang tak cukup vitamin dan mineral pun, kadang-kadang tak ada copper, akan bertukar jadi kuning ataupun orange rambut, ataupun senang jadi putih lah, jadi uban. Okey, baik.
Kalau selenium ni masalah thyroid. Tadi saya dah kata tadi, kalau tak ada selenium, thyroid pun jadi masalah, rambut akan gugur. So siapa yang ada hypothyroid, tak cukup thyroid hormon pun boleh. Baik, kita sambung sikit lagi, iaitu boleh tak you pakai apple cider vinegar untuk nak cuba proses secara alami mempertahankan supaya rambut tak luruh. Nombor satu, ambil apple cider vinegar. Of course you kena dilute lah, kena cairnya lebih kurang sepertiga cawan ataupun lebih kurang 2 sudu atau 3 sudu makan. Apa dipanggil apple cider vinegar untuk 1 liter air. Saya ulang, 1 liter air, 2 botol air mineral kita minum tu 2 botol 1 liter lah kan. Masukkan lebih kurang 1/3 apple cider vinegar. Jangan tak cairkan, mesti dilute, larutkan semua tu. Lepas tu you gosok, maksudnya you basuh, you cuci dan tinggalkan apple cider vinegar sekejap. Lepas tu baru you bilas, mandi dan bilas. Faham? Sebab apa? Kita nak detox ataupun nak cuci, nak cleanse bahagian scalp kita tu, bahagian kulit kita tu. Sebab kadang-kadang bila block dia punya follicle tu pun akan menyebabkan tak cukup oxygen supply, maka rambut pun boleh gugur. Faham tu? Apple cider vinegar. Seterusnya, make sure you jangan tak makan langsung protein tapi kita banyakkan protein daripada sayur-sayuran, buah-buahan semua. Buah-buahan tak banyak sangat, tapi yang banyak protein di dalam apa? Dalam sayur-sayuran yang menghijau, kacang-kacang, no problem. Legume, lentils, dal, semua boleh. Faham tak? Okey. Baik, lepas tu kalau you ambil seaweed, rumpai laut pun bagus. Kalau nak ambil cendawan, cendawan antara yang terbaik sebab dia ada cukup tinggi dipanggil trace minerals dan dipanggil mineral macronutrient. Okay, yang penting B vitamin tu. Okey, dan B tak kira lah keseluruhan B kompleks, terutama sekali B2, B3, B12, vitamin C pun diperlukan, dan jangan lupa kepada omega 3. Alhamdulillah kita sebab ada D&D Sacha Inchi Oil tu, alhamdulillah. So kita tak perlu nak lari ke nak cari ikan dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah ada good omega 3 dalam Sacha Inchi Oil. Lepas tu tadi saya kata cruciferous vegetable wajib. Maksudnya semua yang rangup-rangup, sayur seperti bayam, seperti kubis, cauliflower, apa lagi, brokoli, ingat tak, bak choy, semua tu bagus. Jangan lupa seaweed atau sea kelp untuk kita masukkan iodine juga dalam badan kita. Baik, lagi 4 benda you kena make sure ada, iaitu D3K2. D3 saya selalu cerita ambil secukupnya. Lepas tu kalau siapa yang pernah dengar silika ni selalunya dalam air mineral atau RX water dia ada silika. Air zam-zam memang ada. Sebab apa? Air yang natural daripada tanah, yang kena daripada tanah liat ke ataupun pasir-pasir, batu-batu daripada bawah, dia naik mata-mata air tu, memang spring water is the best for your hair actually. D&D diet saya dah cerita. Jangan lupa kepada fasting. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa malam tu wajib. Sebab pasal apa? Masa you puasa tu pun ada proses untuk naikkan growth hormone. Saya ulang, masa puasa dia naik growth hormone. Nama pun growth hormone, untuk hidup balik. Kita kena bagi peluang sebab selama ni banyak sangat makanan kita yang menjahanamkan akar pada rambut kita. Dan last sekali ialah biotin. Semua pernah dengar dulu, dan sekali ni saya ingatkan lagi, ini vitamin B yang special untuk rambut. Kalau siapa tak ambil biotin ataupun tak cukup biotin dalam badannya, pastinya dia akan jadi rambut dia orang kata apa, tak akan lebat ataupun boleh jadi luruh juga. Dan kalau tak ada langsung biotin, memang akan jadi botak lah kepala kita. Sebab biotin ni specialnya dia boleh dibuat dan memang diperbuat oleh bakteria kita dalam perut kita, dalam usus kita. Jadi kalau kita tak jaga probiotik kita, tak jaga buah-buahan, sayuran, tak ada makanan, bakteria tak happy, biotin tak cukup, maka rambut pun boleh. Sebab itulah ada kaitan antara makanan kita, perut kita dengan bakteria kita, dengan rambut pun. So
Jangan lupa sauerkraut tu yang jeruk saya buat dengan gobis, ingat tak? Makan banyak-banyak sebab dalam tu banyak probiotik. Okey. Dan bagi mereka yang kalau malas sangat, buat macam saya buat ni. Bukan malas apa, takut kita tak cukup yang saya cerita tadi, tak boleh nak check banyak mana selenium, banyak mana kita punya biotin semua kan. So saya dah siapkan apa namanya apa ni? Siapa pernah dengar? Okey, D&D hair spray. Ni yang saya cerita dulu. Sampai sekarang dah lebih pada setahun dah, dan saya dah cerita pada anda masih lagi bertahan tanpa setitik shampoo, tanpa setitik conditioner, tanpa pakai apa-apa lagi bahan sintetik. Spray je ni 2 kali sehari kat rambut kita, lepas tu gosok sikit, dia cepat kering, you sikat dia. Alhamdulillah, so far kalau saya sekali pun dah cukup. Bukanlah rambut saya nak hitam balik banyak sangat, tapi you nampak tak kat depan ni, bukan nak menunjuk tapi nak membuktikan. Dan anda pun dah ikut saya lama kan. Alhamdulillah, ni cheat je kan. Saya cerita kat mana dia punya formula, jumpa kat belum kat mana, kat antara Perak dengan Kelantan tu. Kita ambil herba-herba daripada hutan-hutan belantara daripada sana. Kita alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. Terus siapa sudi, hair spray ni antara yang boleh membantu kalau kita tak balance makanan ataupun tambahan. Ada orang pakai daun pandan pun boleh dilumur untuk bagi rambut ni naik balik. Buah amla untuk orang India banyak pakai buah amla. Orang pakai daun kari kunyah pun boleh. Yang saya cerita tu daun jambu biji, jambu batu boleh. Daun makan bayam banyak boleh. Kalau orang Indonesia banyak main dengan buah keras atau buah kemiri. Setengah orang main dengan limau nipis pun untuk dia jaga rambut. Dan akhir-akhir sekali saya dah cerita tadi, daun bunga raya pun boleh. Daun dia dibuat dilumur, boleh. Dan saya amat bergantung dengan ni. Dah Tuhan bagi rezeki, alhamdulillah. Yang lain anda cuba-cuba, lepas tu bagi tahu kat saya. Mungkin 2 bulan lagi rambut you naik, bagi tahu kat saya, boleh? Tapi yang saya cerita semua 10 step tadi tu, tolong ambil nota dan jangan ambil enteng ya. Semua tu boleh diusahakan. Yang penting makanan kena betul. Kurangkan gula, kurangkan makanan-makanan yang proses biasa, dan jaga baik dengan sebarang injection punya makanan yang datang penuh dengan hormon-hormon. Baiklah, kita jumpa lagi anda sekalian pada waktu yang terdekat nanti. Saya doakan anda semoga hidup anda sentiasa, dunia anda bahagia, akhirat anda, dan kita semua nak pergi mana? Syurga, alhamdulillah. Dan kita kena belajar cepat. Buat apa? Let go. Yes, let go all the time supaya kita boleh feel good. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.